Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan ulang kaji UPKK bagi subjek ulum syar'iyah pada bahagian ibadah. Okey, ni ulang kaji untuk subjek ibadah. Ini adalah contoh-contoh soalan UPKK yang mungkin boleh membantu untuk persediaan UPKK nanti. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Soalan 1 hingga soalan 10, 10 markah, bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, apakah hukum beriman dengan hari kiamat? Okey, soalan ni tanya hukum beriman dengan hari kiamat. Okey, perlu diingat kalau dia tanya hukum beriman untuk subjek akidah. Okey, untuk subjek akidah, jawapannya mesti wajib. Okey, tak ada jawapan lain dah. Hukum beriman dalam subjek akidah mesti wajib. Okey, so jawapannya adalah alif. Okey. Seterusnya soalan kedua. Okey, soalan 2, apakah erti mukhalafatuhu lil hawadis? Apakah erti mukhalafatuhu lil hawadis? Erti ni sama dengan maksud. Okey, maksud ataupun pengertian ataupun definisi. Kalau tiba-tiba dia ubahlah perkataan erti itu kepada maksud ataupun pengertian ataupun kepada definisi, itu benda yang sama. So, mukhalafatuhu lil hawadis. So, kita tengok alif berkehendak. Okey, berkehendak ni kalau sifat Allah berkehendak adalah iradah. Okey, iradah. Kalau mengetahui, ilmu. Okey, kalau berdiri dengan sendiri ni adalah qiyamuhu binafsihi. Okey, qiyamuhu binafsihi. Kalau dal bersalahan dengan yang baharu, barulah mukhalafatuhu lil hawadis. Okey, lil hawadis. So, kat sini adalah jawapan dia adalah dal. Mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan segala yang baharu. Ataupun bersalahan juga boleh jadi dia tukar. Kadang-kadang tu dia tukar jawapan bersalahan. Okay, sama ada bersalahan, berbeza ataupun tidak sama. Yang membawa maksud Allah tu tak sama dengan makhluk, ataupun Allah tu berbeza dengan makhluk. Allah tu bersalahan dengan yang baharu. Yang baharu tu bermaksud makhluk lah. Okay, mukhalafatuhu lil hawadis adalah bersalahan dengan segala yang baharu. Okay, seterusnya soalan ketiga. Pilih tanda-tanda kecil hari kiamat. Pilih tanda-tanda kecil hari kiamat. Okay, ingat tanda kecil hari kiamat. Tanda kecil ni adalah tanda yang mungkin sekarang sudah pun berlaku. Tanda besar pula apabila hampir nak berlaku hari kiamat baru ia terjadi. So, kita kena pilih yang tanda-tanda kecil ni yang mungkin dah berlaku sekarang. Okay, runtuhnya Kaabah. Okay, runtuhnya Kaabah tanda besar. Okay. Munculnya Imam Mahdi tanda besar. Okay, salah lagi. Penaklukan Baitul Maqdis tanda kecil. Penaklukan Baitul Maqdis tu maksudnya macam sekarang ni tengah berperang. Orang-orang Yahudi nak menakluki ataupun dia nak Baitul Maqdis tu jadi milik dia. Tu maksud penaklukan Baitul Maqdis. So, yang berperang sekarang tu maksudnya tanda kecil yang telah ataupun sedang berlaku. Tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian dal keluar Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda besar.
Tak berlaku lagi. So jawapan kat sini adalah nombor 3 ni, jim. Okey, tanda kecil hari kiamat, penaklukan Baitul Maqdis. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Berikut akibat tidak beriman dengan sifat Allah wahdaniyah kecuali. Okey, kat sini dia nak akibat. Bila soalan akibat, akibat ni mesti perkara-perkara ataupun ayat yang negatif. Tapi dia pula ada kecuali kat belakang ni. Maksudnya soalan dia, jawapan dia bagi 4. 4, 3 mesti 3 negatif. Okey, 3 negatif, 1 yang positif. Okey, maksudnya bila ada perkataan kecuali, jawapan yang kita nak adalah ayat yang positif. Okey, ayat yang positif. Kita tengok. Okey, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ni negatif. Dia adalah akibat tidak beriman dengan wahdaniyah. Iman akan bertambah, positif. Okey. Kemudian jim, ingkar perintah Allah, negatif. Okey. Dal, jauh dari rahmat Allah, negatif. So, yang negatif tu, alif badal, alif jim dal adalah akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Tapi bila ada kecuali, kita kena pilih yang positif menjadi jawapannya. So 4 ni jawapan dia adalah ba. Okey, berikut akibat tidak beriman dengan sifat Allah wahdaniyah kecuali iman bertambah mantap. Okey, yang lain menyekutukan Allah, ingkar perintah Allah, jauh dari rahmat Allah tu adalah akibat tidak beriman dengan sifat wahdaniyah. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Apakah akibat tidak beriman dengan sifat hayat Allah? Apakah akibat tidak beriman dengan sifat hayat Allah? Okey, so soalan ni tanya akibat. Macam tadi juga, bila akibat tidak beriman, kita kena cari jawapan yang negatif. Okey? Jawapan yang menunjukkan perkara tu kalau kita tengok itu adalah perkara yang buruk ataupun perkara yang negatif lah. So kat sini soalan 5 ni tak ada kecuali. So kita kena cari yang negatif. Apa akibat tidak beriman dengan sifat hayat? Merosakkan iman. Okay, negatif. Insaf kelemahan diri, positif. Sentiasa mengagungkan Allah, positif. Sentiasa bersedia dan mengingati mati. Okay, positif. Okay, ayat yang negatif dalam jawapan ni adalah alif. Okay, akibat tidak beriman dengan sifat hayat Allah ialah merosakkan iman. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Apakah erti sifat baqa' bagi Allah? Apakah erti sifat baqa' bagi Allah? Okey, erti sifat baqa'. Dia nak erti. Sama juga tadi, erti ke, pengertian ke, definisi ke sifat baqa'. Okey. Kekal selama-lamanya. Okey, tengok. Alif kekal selama-lamanya. Okay, sifat baqa'. Berlainan dengan makhluk. Sama juga tadi. Yang tadi tu. Bersalahan dengan yang baharu. Berlainan dengan makhluk tu adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Okay, berdiri dengan sendiri. Jim. Berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Dal berkuasa untuk mengadakan sesuatu. Berkuasa. Apa maksud berkuasa? Sifat Allah berkuasa adalah kudrah. Okay, kudrah. So
So kat sini dia nak erti baqa'. So baqa' adalah kekal selama-lamanya. Alif jawapan dia. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Minum, makan, tidur dan berkahwin adalah sifat manusia biasa. Kenyataan di atas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat alif baik, ba mustahil, jim wajib, dal harus. Okey. Sifat Rasul ni, kalau sifat Rasul, okey, sifat Rasul dia terbahagi kepada 3 perkara. Dia ada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Okey, sifat wajib ni sifat yang wajib ada pada diri seorang Rasul. Okey, sifat yang wajib ada kepada seorang Rasul. Atau kat sini kita boleh tulis siddiq. Okay, ini sifat Rasul, sifat wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, okay, tabligh, fatanah. Fatanah. Okay. Kemudian sifat mustahil pula adalah sifat yang mesti tak ada. Sifat yang tak boleh ada pada diri seorang Rasul, iaitu sifat yang berlawanan dengan sifat wajib tadi. Siddiq lawan dia kazib, amanah khianat. Okey, khianat. Kazib benar, Siddiq benar, lawan dia kazib dusta, amanah tu dipercayai, khianat lah. Kemudian tabligh, maksudnya menyampaikan, lawan dia adalah kitman, menyembunyikan. Fatanah adalah sifat wajib bagi Rasul yang bermaksud menyampaikan, bijaksana. Sifat mustahilnya adalah baladah. Okay, baladah, bodoh. Okay, mustahil bagi seorang Rasul bersifat bodoh. Okay, manakala sifat harus pula adalah sifat yang sama seperti manusia biasa. Kerana seorang Rasul itu dia pun manusia dan dia akan buat sesuatu ataupun dia bersifat dengan sifat seperti manusia biasa, seperti makan, minum, berkahwin, sakit dan sebagainya. So, apa yang soalan tadi nak adalah, tengok pernyataan ni, pernyataan kat sini, makan, minum, tidur, berkahwin adalah sifat manusia biasa. So, Rasul tu mesti bersifat dengan sifat harus. Okey. Seterusnya, soalan yang ke-8. Okay, soalan nombor 8, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Ayat di atas adalah tentang beriman kepada alif kitab, ba rasul, jim qada dan qadar, dal hari kiamat. So, mengikut takdir yang telah ditentukan. So, kat sini adalah beriman kepada qada dan qadar. Okay, soalan nombor 9. Apakah maksud jahlun? Apakah maksud jahlun? Okay. Alif terpaksa, ba jahil, jim mati, dal berbilang-bilang. Okay. Jahlun ni adalah salah satu daripada sifat mustahil Allah. Okay. Sifat mustahil Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Okay. Terpaksa. Kalau terpaksa dalam bahasa Arab dia adalah karahah. Karahah. Ba jahil. Jahil ni maksudnya jahlun. Mati. Sifat mustahil bagi Allah juga. Mautun.
Okay, mati, mautun, berbilang-bilang, sifat mustahil bagi Allah juga, yang bermaksud dalam bahasa Arabnya adalah ta'addud, berbilang-bilang. So, kat sini dia nak maksud jahlun. Jahlun bermaksud jahil. Okay, ba jawapan dia. Seterusnya, soalan nombor 10. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang alif malas, ba khianat, jim berusaha, dal sombong. Allah akan memberi rezeki kepada orang yang berusaha. Okay, orang yang suka berusaha, Allah akan bagi rezeki. Okay, seterusnya soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11 kita cuba. Okay. Dia kata isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan. Okay, pilihan jawapan yang dia bagi adalah iman, berkehendak, tanda besar, Islam, terbatas, makhluk, kiamat. Okay, so kita baca soalan 1. Segala yang bermula dan berakhir adalah sifat. Ini adalah sifat makhluk. Okay, sifat makhluk. 2. Kemahuan manusia adalah terbatas. Okay, ada terbatas. Okay, makhluk dah guna terbatas. Okay, terbatas. Ketiga, matahari terbit di sebelah barat ialah tanda besar. Okay, tanda besar. Okay, tanda besar hari kiamat. Okay, yang keempat, hari kiamat merupakan hari akhir dunia. So, kita ambil jawapan kiamat. Okay, hari kiamat merupakan hari akhir dunia. Dan yang kelima, percaya kepada kitab adalah satu daripada rukun iman. Okey. Seterusnya, soalan ada lagi. Okey, satu lagi. Allah apa? Allah berkehendak. Okay. Allah berkehendak melakukan sesuatu perkara tanpa dipaksa. Okay. Berkehendak. Okay. Berkehendak. Okay. Seterusnya, soalan nombor 12 hingga 15. Lengkapkan gambar rajah di bawah. Okay. Dia bagi gambar rajah. Tapi dia pilih. Dia suruh kita masukkan. Dia masukkan ni. Pilihan jawapan ni. Amanah, kazib, tabligh, siddiq, fatanah, kitman. Kemudian lengkapkan jadual. Ada soalan 12 hingga 15. Dia nak sifat wajib bagi Rasul. So kita senaraikan sifat wajib bagi Rasul. Yang ni amanah. Amanah lah maksud dia dipercayai. Kalau dipercayai adalah sifat wajib bagi Rasul. So kita tulis al-amanah. Okay, al-amanah. Okay, kemudian al-kazib. Kazib ni maksudnya dusta. Okay, dusta bukan jawapan lah sebab dusta adalah sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian at-tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Okay, menyampaikan. Okay, tabligh adalah sifat wajib bagi Rasul. So kita tulis kat sini okay. At-tabligh. Okay, at-tabligh. Okay, seterusnya as-sidqu. As-sidqu ni benar. Okay, benar juga adalah sifat wajib bagi Rasul. Kita boleh tulis kat sini as-sidqu. Kemudian al-fatanah. Fatanah ni bijaksana. Okay, bijaksana juga adalah sifat wajib bagi Rasul.
So kita boleh tulis dekat jawapan nombor 15 al-fatanah. Okey, al-fatanah. Okey, kemudian al-kitman, kitman ni menyembunyikan. Bukan jawapan sebab dia sifat mustahil bagi Rasul menyembunyikan. So selesai kita lengkapkan gambar rajah sifat wajib bagi Rasul ada 4: amanah, tabligh, sidqu, fatanah. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 16 hingga 20. Padankan penyataan alif dengan penyataan ba dengan betul. Okey, padankan penyataan alif dengan penyataan ba dengan betul. Okey, ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan nama hari kiamat dan maksudnya. Okey. So dia bagi pilihan jawapannya banyak, tapi kita tengok soalan dia. Yaumul Zalzalah. Okey, Yaumul Zalzalah ni adalah hari kegoncangan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Yaumul Hasyri, hari perhimpunan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Okay, so satu petak ni kita tak guna sebab tak ada dalam soalan. Okey. Bolehlah hafal nama-nama hari kiamat dan maksudnya. Okey, seterusnya soalan nombor 21 hingga soalan 25. Tulis betul atau salah pada penyataan di bawah. Okey, soalan ni awak kena tengok dia kat sini dia kata arahan dia adalah tulis. So maksudnya kalau tulis kena tulislah perkataan betul dengan perkataan salah. Jangan jawab right ataupun pangkah. Okey, 21. Soalan nombor 21. Bilangan kitab yang diturunkan kepada Rasul ada 6. Okay, yang ni salah lah sebab bilangan kitab ada 4 sahaja. Okay. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Okay, ada 4 je kitab. Okay, kemudian nombor 22. Nabi dan Rasul dari kalangan lelaki. Nabi dan Rasul dari kalangan lelaki. Betul. Semua Nabi dan Rasul adalah lelaki. 23. Makhluk Allah bersifat lemah dan perlukan bantuan. Makhluk Allah bersifat lemah dan perlukan bantuan. Okey, betul. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Okey, betul. Kita baca Al-Quran dalam bahasa Arab. 25. Sebagai manusia, kita tidak perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Okay, ada perkataan tidak perlu bersyukur. Salah lah. Kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kemudian soalan 26 hingga soalan 30. Kelaskan penyataan di bawah mengikut kategori yang betul. Okay. Kat sini dia bagi lupa diri. Sebelum tu kita tengok bawah ni. Dia nak kesan mempercayai sifat iradah Allah dengan akibat tidak mempercayai iradah Allah. Okay, bila kesan mempercayai ini mesti jawapan yang positif ataupun ayat-ayat yang baik. Yang ni kalau awak baca ayat tu macam salah je, macam berdosa je kalau buat macam tu. Ni adalah negatif sebab akibat kan. Okay. So, yang pertama ni lupa diri. Lupa diri positif atau negatif? Okay, negatif. Kita tulis dekat akibat. Okay, lupa diri. Okay, kemudian kita tengok sebelah ni pula. Redha atas ketentuan Allah. Redha atas ketentuan Allah.
Okay, yang ni adalah kesan mempercayai sifat iradah. Redha, okay, redha atas ketentuan Allah. Okay. Seterusnya, sabar menghadapi cabaran. Sabar menghadapi cabaran. Okay, sabar menghadapi salah. Sabar menghadapi cabaran. Okay, sabar menghadapi cabaran, kesan mempercayai sifat iradah, dan satu lagi adalah buruk sangka. Okay. Buruk sangka ni adalah akibat tidak mempercayai sifat iradah. Okay. Suka menuntut ilmu ni adalah kesan mempercayai sifat ilmu. Yang ni sentiasa mengingati mati kesan mempercayai sifat hayat. So tak termasuk dalam jawapan kita ni. So itulah jawapan-jawapannya kita dah kelaskan tadi. Boleh baca semula. Okay, soalan seterusnya 27. Okay, soalan 27, berikan dua kesan mempercayai sifat iradah. Okay. Berikan dua kesan mempercayai Allah bersifat iradah. So kalau kat sini boleh je lah ambil jawapan ni. Ambil jawapan yang ni. Jawab soalan dia sama. Okay, kita boleh tulis redha atas ketentuan Allah dan sabar menghadapi cabaran. Okay. So kita tengok, nyatakan dua akibat mengingkari sifat wajib Allah wahdaniyah. Okay, nyatakan dua akibat mengingkari sifat wajib Allah wahdaniyah. Wahdaniyah ni maksudnya satu ataupun esa. Apa akibat dia? Akibat ni mesti negatif tadi kan kita kata. Okey. So, kita boleh tulis jawapan kat sini sombong dan lupa diri. Okey. So akibat dia. Okey, seterusnya nyatakan dua kelebihan Al-Quran. Okey, soalan nombor 28, dua kelebihan Al-Quran. Kita boleh tulis Al-Quran ni mukjizat. Okey, mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Okey. Yang pertama, yang kedua kita boleh tulis kat sini terpelihara hingga hari kiamat. Terpelihara hingga hari kiamat. Itu kelebihan Al-Quran. Ataupun boleh tulis juga sesuai untuk semua manusia di alam ini, ataupun memansuhkan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Okay. Itu antara kelebihan Al-Quran.
Okey, kemudian kita tengok soalan 28 ba. Hasan berbual dengan Ahmad tentang perbezaan kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk. Berdasarkan situasi di atas, tuliskan dua perbezaan tersebut. Okey. Kehidupan hayat ni maksudnya hayat maksudnya kehidupan. Macam mana hidupnya Allah, macam mana hidupnya manusia. Okey. So hidup Allah, hayat Allah itu yang pertama kita boleh tulis tidak tidak bernyawa. Tidak bernyawa. Kemudian hidup manusia pula mesti bernyawa. Kalau tak bernyawa, matilah. Okey, kemudian yang kedua, hayat Allah ni tidak, kita boleh tulis sini tidak bernafas. Okey, bernafas. Manusia pula bernafas. Okey, ataupun Allah tidak makan dan minum, manusia makan dan minum. Allah tidak dilahirkan, manusia dilahirkan. Okay, boleh tulis apa-apa saja jawapan berkaitan dengan sifat hayat Allah. Apa bezanya dengan kehidupan manusia. Okay. Kemudian seterusnya, tulis maksud qiyamuhu binafsih. Okay. Tulis maksud qiyamuhu binafsihi. Okay. Maksud qiyamuhu binafsihi adalah Allah berdiri. Okay. Berdiri dengan sendiri. Allah berdiri dengan sendiri. Itu maksud qiyamuhu binafsih. Kemudian soalan 30. Soalan 30, isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ini kita besarkan sikit. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Wahdaniyah artinya Allah itu esa ataupun pilih yang mana satu, tunggal. Tunggal ataupun satu. Mustahil bagi Allah itu bersifat, jawab bahasa Arab pun boleh, ta'addud, ataupun bahasa Melayu berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Ataupun kat sini mustahil Allah itu banyak ataupun ramai, boleh juga. Orang yang tidak percaya kepada sifat wahdaniyah itu hukumnya berdosa, ataupun tulis murtad pun tak apa. Murtad pun boleh. Kita wajib, kita wajib. Yang ni tak ada jawapan lain lah. Kita wajib beriman dengan sifat wahdaniyah. Saya rasa sekadar itu sahaja untuk kali ini apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan ulang kaji UPKK bagi subjek akidah ni. Semoga video ini dapat memberi manfaat dalam mengulang kaji pelajaran dan untuk menghadapi ujian UPKK, dan kita akan sambung pada video-video bagi subjek-subjek yang seterusnya. Pada video yang akan datang nanti, jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat dan dapat study sama-sama. Okey, saya doakan anda semua dapat berjaya dalam UPKK nanti. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.